Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya Muhammad Zikri dan rakan-rakan dari kumpulan 1 ingin membentangkan salah satu topik dalam subjek hubungan etnik, iaitu bab 6, Kepelbagaian Agama Mencari Titik Persamaan. Semoga kalian mendapat input dari pembentangan kami ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai agama dan budaya. Kepelbagaian ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan menjadi contoh kepada masyarakat antarabangsa kerana mampu menggabungkan beberapa jenis agama utama seperti Islam, Buddha dan Hindu di dalam satu negara. Walau bagaimanapun, semua pihak harus berganding bahu bagi mencari titik persamaan antara semua agama di Malaysia bagi membina perpaduan dalam kepelbagaian dan memastikan perpaduan ini kekal selama-lamanya. Seterusnya, marilah kita fahami apakah maksud di sebalik perkataan agama itu sendiri. Secara umumnya, agama didefinisikan sebagai hubungan antara manusia dengan sesuatu kekuasaan luar biasa yang dianggap dapat memberikan perlindungan. Hubungan ini dikatakan mampu mendekatkan diri manusia dengan penciptanya sambil mengabdikan diri kepada penciptanya dalam konteks memohon perlindungan daripada sesuatu yang tidak diingini. Secara ringkasnya, tarif agama dapat dilihat dari dua perspektif, iaitu yang pertama dari segi bentuk dan amalannya dan yang kedua ialah dari segi fungsi dan tujuan kewujudan agama tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada saudara Naufal. Terima kasih saudara Zikri. Seterusnya saya akan terangkan mengapa manusia beragama. Agama itu boleh dikatakan sesuatu yang menjadi keperluan asas untuk seluruh umat manusia sejak dahulu lagi. Antara sebab utama mengapa perlunya agama adalah kerana agama merupakan fitrah semula jadi yang telah terperat dalam diri setiap manusia. Selain fitrah, terdapat banyak lagi faktor-faktor lain. Antaranya ialah manusia beragama di atas faktor warisan dan budaya. Dalam setiap institusi keluarga itu, anak itu akan dididik sejak kecil lagi. Bangsa dan budaya juga menjadi asbab kita beragama seperti yang berlaku di Malaysia sekarang ini. Seterusnya, manusia beragama juga di atas faktor keselamatan dan kesejahteraan. Dengan agama, manusia akan ada panduan dan peraturan yang perlu diikuti. Faktor ini memainkan peranan yang besar bukan sahaja dalam hal-hal keagamaan, malah juga dalam hal-hal sosial. Selain itu, sifat manusia yang ingin tahu ini juga merupakan sebab manusia beragama. Dengan ilmu pengetahuan manusia yang terhad, manusia perlukan kepada agama untuk memberi bimbingan dan ketenangan kepada jiwa-jiwa manusia terhadap soalan-soalan yang timbul itu. Meskipun agama lain akan berbeza pandangannya, masyarakat akan jadi lebih teratur kerana tiada agama yang membenarkan kepada kezaliman sama ada Islam, Kristian maupun Hindu. Akhir sekali, manusia juga beragama di atas tali persaudaraan sesama seagama. Dalam sejarah Islam sudah terbukti, dengan persaudaraan, Islam dapat disebarkan di serata dunia. Sekian daripada saya serahkan kepada saudari Dayana. Terima kasih diucapkan kepada saudara Naufal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peranan agama. Agama memberikan makna dalam kehidupan seseorang manusia. Dengan beragama, kehidupan manusia menjadi lebih terarah kerana agama itu sendiri memiliki nilai-nilai sejati manusiawi yang membimbing manusia bagaimana untuk berinteraksi dengan manusia dan makhluk yang lain. Fungsi agama dalam kehidupan manusia, khususnya dalam negara Malaysia, dapat dilihat melalui aspek-aspek yang berikut, iaitu sebagai pemula kepada kehidupan beretika, menyatukan masyarakat, memupuk perpaduan dan patriotism, mendorong pembentukan tamadun menjadi fungsi pemerintahan negara dan juga membangun serta meluaskan aspek kesenian. Agama memberikan nyawa dalam kehidupan manusia kerana ia merangsang manusia untuk bergerak dan melakukan aktiviti untuk mencapai sesuatu di dalam kehidupan. Ahli akademik berbeza pandangan sama ada agama merupakan salah satu komponen dalam kebudayaan ataupun agama boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu yang pertama, agama yang dicipta oleh Tuhan atau agama yang diciptakan oleh manusia. Agama dikatakan sebagai sebahagian daripada kebudayaan kerana sejarah telah membuktikan agama sebagai satu elemen yang penting dalam pembentukan sesebuah tamadun. Agama juga boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu yang pertama, agama samawi. Agama samawi adalah agama yang datang daripada Tuhan yang diturunkan melalui wahyu Tuhan kepada para utusan Tuhan yang akan disampaikan kepada manusia yang lain.
Agama Samawi ini memenuhi keperluan manusia kerana secara semula jadinya manusia percaya dan memerlukan kepada Tuhan. Contoh agama Samawi ialah agama Islam, agama Kristian dan agama Yahudi. Agama duniawi pula ialah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri berdasarkan pengalaman hidup dan juga pengamatannya di dalam perjalanan mencari erti kehidupan dan juga di dalam perjalanan untuk mencari Tuhan yang sebenar. Agama duniawi tidak diasaskan berdasarkan wahyu daripada Tuhan dan ia mempunyai kebarangkalian untuk berubah daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kepada Saudari Atikah untuk menceritakan tentang agama-agama di Malaysia. Terima kasih Saudari Diana atas penerangan berkenaan peranan dan penggolongan agama sebentar tadi. Beralih kepada agama-agama di Malaysia, masyarakat Malaysia merupakan sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa dan kaum. Dan secara stereotipnya, Melayu itu Islam, Buddha untuk kaum Cina, Hindu untuk India dan Kristian untuk Cina dan India. Islam merupakan agama persekutuan di Malaysia di mana penganutnya yang dikenali sebagai Muslim bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Kesaksian ini perlu dibuktikan dengan mematuhi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah iaitu dengan melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dua sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah diikuti dengan sumber yang diinstitusikan sebagai respons ulama iaitu ijma' dan qiyas. Dua perayaan terbesar dalam agama Islam adalah Hari Raya Aidilfitri yang disambut setelah umat Islam selesai menunaikan fardu puasa selama sebulan di bulan Ramadan dan Hari Raya Aidil-Adha di mana umat Islam disunatkan berkorban pada 10 Zulhijjah dengan menyembelih lembu, kambing atau biri-biri. Seterusnya, agama Buddha. Ia diasaskan oleh Siddhartha Gautama dan merupakan agama kedua terbesar di Malaysia di mana majoriti penganutnya terdiri daripada etnik Cina. Tiang utama dalam kepercayaan penganut Buddha ialah 3 permata yang terdiri daripada 3 elemen iaitu Buddha, Dharma dan Sangha. Dan perayaan penting yang disambut oleh penganut agama Buddha ialah Wesak yang bersempena dengan memperingati kelahiran dan pencapaian Gautama Buddha ke Nirvana iaitu syurga. Yang ketiga ialah agama Hindu yang merupakan salah satu identifikasi bagi etnik India. Terdapat 3 dewa utama agama Hindu yang dipanggil Trimurti iaitu Brahma, Vishnu dan Siva. Konsep utama amalan penganut Hindu adalah Dharma, Samsara, Karma dan Moksha dan matlamat utama penganut agama Hindu adalah untuk mencapai moksha. Secara umumnya, kitab suci terbesar agama Hindu terdiri pada Veda, Undang-Undang Manu, Mahabharata, Gita, Yoga Vasistha dan Ramayana. Berdasarkan Undang-Undang Manu, dalam agama Hindu terdapat sistem kasta yang terdiri daripada 4 kelas iaitu Brahman, Satriya, Vaishya dan Shudra. Perayaan utama penganut Hindu ialah Deepavali yang bertemakan penghapusan kejahilan. Perayaan lain yang disambut mereka ialah Taipusam di mana penganutnya menunaikan pelbagai nazar kepada Dewa Murugan. Sekian sahaja daripada saya, seterusnya saya serahkan kepada Saudari Diana untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Saudari Atikah. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang agama Kristian. Agama Kristian merupakan salah satu mazhab daripada kepercayaan Yahudi yang mempercayai bahawa Jesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Penganut Kristian percaya bahawa Tuhan itu satu tetapi wujud dalam 3 elemen iaitu elemen Tuhan Bapa, Tuhan Anak serta elemen Roh Suci. Ini dikenali sebagai doktrin Trinity. Penganut Kristian beriman dengan kitab Bible yang mengandungi kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Dua amalan utama dalam Kristian ialah amalan pembaptisan iaitu upacara meraihkan kemasukan seseorang dalam agama Kristian dan amalan Eucharis yang dikenali sebagai perhimpunan suci atau makan malam terakhir. Amalan ini diraihkan sebagai tanda perpaduan antara penganut Kristian dan Jesus. Agama yang seterusnya ialah agama Sikh yang diasaskan oleh Guru Nanak. Dalam agama ini terdapat 10 orang guru, namun setelah kematian Guru Gobind Singh iaitu guru terakhir mereka, penganut Sikh menjadikan kitab Adi Granth sebagai pengganti guru mereka. Upacara yang diraihkan oleh penganut Sikh ialah Vaisakhi dan aktiviti utama dalam upacara ini ialah Amrit Sanskar, iaitu upacara di mana penganut Sikh berjanji untuk memberi komitmen terhadap Khalsa iaitu komiti persaudaraan suci mereka. Selain pada agama yang disenaraikan, wujud juga mereka yang berpegang pada kepercayaan terhadap selain daripada Tuhan atau menjadikan ajaran manusia sebagai panduan hidup mereka seperti kepercayaan animisme yang memuja roh dan semang alam semula jadi dan ajaran Confucius dan Tao yang diasaskan oleh manusia yang mementingkan prinsip-prinsip nilai murni yang baik. Dalam kepelbagaian agama yang wujud di dunia ini, tidak dinafikan bahawa ruang untuk berlakunya konflik antara kepercayaan itu akan terbuka. Setiap agama mempunyai ajaran dan doktrin masing-masing yang mungkin berbeza antara satu sama lain. Perbezaan ini akan menjurus kepada konflik antara penganut agama masing-masing, terutama dalam golongan penganut yang ekstremis. Hal ini kerana mereka ini gagal untuk memahami ajaran agama masing-masing dan akhirnya tidak dapat bertoleransi dengan penganut agama yang lain. Konflik agama juga mungkin tercetus disebabkan oleh faktor seperti faktor politik, perbezaan sosioekonomik serta faktor etnik dan budaya yang mempengaruhi sesuatu agama di sesuatu tempat.
Sekian sahaja daripada saya. Sekarang saya menjemput saudara Amirul untuk meneruskan pembentangan. Jadi bagi mengelakkan daripada berlakunya konflik antara ketiga-tiga agama utama di Malaysia, perlulah kita mencari satu titik pertemuan ataupun titik persamaan yang diajar dalam agama-agama ini. Dan kami dapati hasil daripada bacaan, kajian kami dapati bahawa titik pertemuan ataupun titik persamaan ini ialah penekanan terhadap nilai toleransi. Sebagai contoh, dalam agama Islam terdapat 3 konsep yang berkait rapat dengan nilai toleransi, iaitu rahmatan lil alamin, yang kedua ialah tasamuh ataupun lapang dada, dan yang ketiga ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Manakala dalam agama Hindu pula, dalam undang-undang dharmanya menyatakan bahawa semua ajaran adalah taraf. Tiada yang lebih mulia daripada antara yang lain. Jadi terdapat juga satu peribahasa dalam ajaran dalam agama Hindu, iaitu kebenaran cuma satu tetapi jalannya banyak. Yang dimaksudkan di sini adalah jalan-jalan agama ataupun jalan-jalan ajaran tersebut semuanya menuju kepada satu pengakhiran yang sama, iaitu mencari kebenaran ataupun baguan ataupun Tuhan bagi mereka. Manakala dalam agama Buddha pula, yang diterangkan oleh pembentang sebelum ini, iaitu penekanan tentang aspek moral. Jadi dalam ajaran Buddha, iaitu dalam ajaran silanya yang bermaksud etika, akhlak dan kelakuan yang baik-baik, ada dinyatakan tentang elemen kebersamaan dan timbal balik. Yang dimaksudkan dengan kebersamaan ini ialah bahawa semua kehidupan, tak kira manusia, haiwan ataupun tumbuhan, semuanya ialah setara, perlu dilayan sama rata. Manakala elemen timbal balik ini berbawa maksud dalam bahasa Inggerisnya, what you give you get back. Maknanya kita akan diperlakukan sebagaimana kita melakukan terhadap kehidupan lain. Jadi sekali lagi ingin saya tekankan bahawa titik pertemuan, titik persamaan antara ketiga agama utama di Malaysia ini ialah penekanan terhadap nilai toleransi. Teruskan kepada saudara Muazzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam bahagian mencari titik pertemuan dan apakah solusinya. Kami membincangkan 2 solusi, iaitu pendidikan dan juga dialog agama. Jadi pendidikan amatlah penting untuk pemahaman setiap individu. Ia bermula daripada rumah. Ibu, bapa dan penjaga perlulah menerapkan sifat toleransi, sifat tanggungjawab dan juga apa yang dia ajarkan dengan anak-anak supaya anak berkembang dengan betul, kerana melentur buruh itu biar dari debungnya. Yang kedua ialah pendidikan rendah, menengah dan universiti. Institusi-institusi pendidikan perlulah menerapkan ataupun lebih memberi perhatian tentang isu ini supaya tidak terlahirnya golongan-golongan ekstremis yang akan mencipta konflik di antara agama. Yang kedua ialah dialog agama. Ia untuk mencapai kata sepakat supaya ada interaksi di antara semua agama, walaupun kita tahu kita ada berbeza agama, tapi masih boleh mendapat kata sepakat untuk menyelesaikan sesuatu isu mengikut daripada setiap sudut pandang yang berbeza. Kesimpulannya, Malaysia mempunyai potensi dan kelebihan yang besar untuk mengukuhkan keharmonian dalam beragama kerana perlembagaan kebebasan beragama yang membolehkan setiap pengamal agama untuk mengamalkan agama masing-masing. Ini adalah satu ruang yang besar untuk orang-orang di Malaysia untuk mengukuhkan lagi keharmonian dalam beragama. Bukan seperti kita lihat di China, di mana oppress Uyghur, bukan di India oppress orang Islam, bukan seperti di Palestin dan juga Israel, Israel oppress orang-orang Palestin. Jadi kami mengharapkan supaya individu di luar sana dapat mengukuhkan lagi keharmonian di antara agama walaupun berbeza dalam pendapat, tapi dapat kata sepakat yang sama.